Hai, Assalamualaikum. Hari ni Mak Rosya nak ajar satu apps Lifebuoy. Okey, bukan Lifebuoy Lifebuoy tu sabun mandi. Okey. Kita pergi kat Play Store, type Lifebuoy. Okey, dah ada dah tu kan. Tapi tak apalah, kita type juga. Okey, Lifebuoy. Oh sorry, salah eja. Lifebuoy. Okey. Macam Mak Rosya dah install tau. Macam yang belum install, kenalah install. Okey, Lifebuoy ni apa pun fungsi dia? Dia macam whiteboard. Kita nak menulis. Contohnya macam Cikgu Maths kan. Cikgu Maths kan banyak nak kena ajar kaedah cara nak menulis semua kan. Jadi bolehlah guna ni waktu Google Meet. Sambil Google Meet, sambil tu kita menulis. Just guna phone sahaja. Itu dia punya keistimewaan dia. Okay, sebelum ni macam kita nak kena belilah apps. Bukan nak beli apps. Kita nak beli peralatan lah untuk menulis semua kan. Wayon ke apa kan. Servis-servis dalam 100 lebih kan. Sekarang ni tak payah. Kita guna saja apps ni. Jimat. Okay. 0 sen. Okay. Ni Mak Rosya dah install. Okay. Kita install. Dah install. Okay. Kita pergi balik dekat kita punya ni. Okay. Dia akan keluar lah. Okay. Ni Lifebuoy ni. Okay, yang warna hijau ni. Okay, kita just klik dekat sini. Okay, sangat baguslah apps ni. Okay. Okay, dia macam kita tulis kat whiteboard tadi kan. Yang macam Mak Rosya cakap tadi. Okay, bebel pula Mak Rosya. Okay, kita pergi dekat Createboard. Okay, Createboard. Okay, kita pilih sama ada nak landscape ataupun portrait. Okay, kita pilih portrait. Sebab guna phone kan. Lepas tu kita tekan create. Okey, apabila kita dah tekan create tadi, dia terus keluar macam ni. Okey, jadi Mak Rosya terangkan satu-satu fungsi button dekat bawah ni. Okey, ni yang ada tapak tangan ni adalah fungsi untuk kita tunjuk lah. Okey, sangat berguna untuk murid tahap 1 lah, especially-nya kan. Contoh murid tahap 1 ni, bila kita baca soalan kan, dia tak nampak kat mana soalan tu kan. Jadi kita boleh gunakan function tapak tangan ni untuk kita tunjukkan arahan ke kan. Okey, kemudian sebelah tapak tangan tu kita ada pensel. Okey. Pensel ni kita boleh pilih color dan boleh pilih size lah. Kalau nak besar, tarik sikit. Kalau nak kecil, tarik sikit. Kita boleh pilih warna. Contoh kita pilih warna merah kan. Contoh lah. Okay, kita tulis lah. Contoh nak ajar tak cantik pula kat situ kan. Okey. Dia mengigil lagi sebab baru belajar kan. Okey, contoh nak ajar huruf lah kan. Nak ajar membaca ke apa ke pun boleh guna apps ni. Okey. Okey, yang sebelah apa? Sebelah pensel tu ada apa? Ni simbol bentuk. Ni Cikgu Maths lah ni kan. Okey, kita boleh guna simbol-simbol bentuk ni, apa anak panah, line kan. Dan yang bestnya dia ada ni. Ada apa? Simbol apa? 3D. Bentuk 3D kan. Okey, kita just guna saja. Tarik saja. Kita tekan yang hijau tu kan tadi tu yang tempat bentuk tu, dia boleh gunalah terus. Dia keluar bentuk tu kan. Okey, sekarang ni kita nak padam kan. Alamak, dah tersalah buat kan konon-kononnya kan. Lepas tu kita nak padam. Okey, kita pergi dekat sebelah tu. Sebelah kotak yang warna hijau tu yang bentuk tadi. Ini adalah fungsi eraser. Padam. Okey. Dia ada fungsi clear page kat bawah ni. Tapi clear page ni bahaya. Sebabnya kalau kita tekan clear page ni, dia akan padam semua-semua yang ada dekat dalam tu. Contoh kita ada upload gambar pun akan hilang. Okey, jadi kita hanya guna fungsi eraser. Kita nak padam kan. Okey, tekan balik. Okey, kita tekan. Okey, kita bolehlah terus padam. Dia boleh padam. Kita padam kan. Ni fungsi dia lah. Okey, untuk kita padamkan apa yang kita tersalah tulis ke apa kan. Okey, yang sebelah pemadam tu adalah TT tu adalah teks. Okey, ni contoh kita nak menaip lah. Kalau kita nak menaip apa-apa kan. Kita bolehlah type. Nampak tu dia keluar kat situ kan. Kita type lah apa-apa yang kita nak type kan. Contoh apa-apalah yang kita nak type. Kalau ada soalan apa, isi tempat kosong ke kan. Kalau nak tulis tu susah, kita boleh type sahaja. Okey. Kemudian sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak masukkan lembaran kerja dalam ni. Dan kita nak tunjuk kat budak kan. Contoh latihan kan. Okey, kita pergi dekat bahagian gambar dekat sini. Okey, kita boleh import PDF ataupun choose foto lah.
Dia kalau PDF tu gambar dia lagi jelas sebenarnya kan. Contoh kita ambil slide PDF, lepas tu kita screenshot, masukkan siap-siap dalam kita punya galeri foto kita. Lepas tu kita choose saja. Okay, choose galeri. Okay, contohnya dekat Telegram kan. Tak kisahlah mana-mana yang kita dah simpan kan. Contoh kita nak ambil latihan matematik lah hari ni. Okay, kita pilih gambar ni. Okay, contoh kita nak ajar jangan tengok kapet kat belakang tu ya. Okay, kita nak pilih gambar ni kan. Okay, kita nak pilih gambar ni. Okay, dah pilih gambar ni. Kita terus tekan button yang dekat atas tu yang ada tanda right tu. Okay, dia dah masuk lah dekat dalam ni kan. Okay, dia dah ada masuk dalam ni. Okay, sekarang ni kita, ni contoh kita nak ngajar anak murid kita kan. Okay, kita tekan yang tapak tangan tu. Okay, nampak tak? Kita baca sama-sama dengan murid kan. Kalau murid tahap 1 ni biasa dia nak baca tu dia tak tahu, tak nampak arahan tu kat mana. Kita boleh tunjuklah pakai tapak tangan ni. Bulatkan nombor yang betul. Okey murid-murid. Tengok soalan nombor 1 tu. Tengok tapak tangan tu cikgu tunjuk dekat mana. Okey, nombor 1. Okey, jom kita buat. Okey. Kita baca sama-sama nombor ni. Murid pun sebut 10, 11, 12, 13. Murid-murid, lepas nombor 13, nombor apa? 15 ke 14? Okey, murid-murid pun jawab 14 cikgu. Okey, tahniah. Kita goyang-goyangkan sikit tangan tu. Tahniah. Betul kan? Okey, ni main je. Okey, murid kata 14 cikgu. Jadi cikgu pun tekan dekat button pensel tu. Okey. Nak tekan button pensel, kita pun pula. Betul lah murid-murid, jawapan dia 14. Kan? Okey. Lepas tu, itu je lah kan. Kalau kita nak buat yang matematik ni lah, contoh ni, contoh soalan. Okey. Sekarang lepas ni kita nak tunjuk macam mana benda ni nak join sekali dengan GM. Okey. Okey, sekarang ni kita nak join dengan GM pula kan. Okey, kita buka je dekat Meet tu. Okey. Macam biasalah kan, kita new meeting, kita start an instant meeting. Dah start instant meeting tu kan. Okey, kita padamkanlah dulu apa yang patut kan. Okey, ni kita dah masuk dah ni Google Meet. Okey, sebelum tu kita share lah dekat murid-murid link dia kan. Macam biasa kita nak masuk Google Meet tu kan. Lepas tu kita akan tengok lah macam mana kita nak share liveboard tadi tu kan. Sambil kita Google Meet, sambil tu kita tunjuk kat budak menulis kan. Okey, kita pergi dekat share screen. Okey, dah pergi share screen, start sharing. Okey, start now. Okey, kemudian kita buka dekat liveboard tadi tu. Okey, maksudnya kita dah buka dulu siap-siap lah liveboard tu tadi tu. Okey, kita buka dekat liveboard tadi tu. Kita buka balik liveboard kita tadi tu kan. Dalam masa yang sama kita bercakap, pelajar kita nampak apa yang kita tulis, apa yang kita buat. Okey, saya dah test dekat dua handset. Memang jadilah. Okey. Macam tadi saya dekat GM yang tadi yang saya tunjuk tu, saya seorang kan. Mak Rosyah seorang. Saya tahu tiba-tiba kan. Okey, Mak Rosyah seorang. Tadi Mak Rosyah try dengan handset Iris. Okay, sambil Mak Rosyah bercakap tu, Mak Rosyah share screen ni, screen liveboard ni, dia memang nampak apa yang kita tulis, apa yang kita terang-terangkan macam ni kan. Semua dia nampak. Siap jerit-jerit dengan dia tadi kan. Tanya nampak tak nombor berapa kan. Dia memang nampak apa yang kita share. Okay, just guna phone sahaja, memang tak guna laptop. Okay, kita cari penjimatan berganda-ganda di situ. Okey. Selamat malam. Alhamdulillah.